Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Noor dan nombor matrik saya ialah 280831. Selamat sejahtera, nama saya Premina Ana Perempuan Ilonggowan, nombor matrik saya 277026. Nama saya Charles Silva dari Komparasi, nombor matrik 279385. Nama saya Hani Mutakih binti Ahmad Zulkarnain, nombor matrik 280297. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Umi Nazirah binti Buhari, nombor matrik 280333. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anissa Khairunisa binti Osman, nombor matrik 277125. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Felicia binti Zainal dan nombor matrik saya 279283. Nama saya Syifa binti Hamadi, bernama matrik 278604. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Muhammad Syarul Faizi, bernombor matrik 278836. COVID-19. Nama sebenar lagi COVID-19 adalah Coronavirus 2019. Pandemik ini telah bermula di Wuhan, China pada Disember 2019. Disebabkan tahun 2019, jadi nama ini telah diberi nama Coronavirus 2019. Coronavirus ini adalah salah satu penyakit yang akan menyebabkan gangguan pada pernafasan kita. Antara penyakit lain dalam spesies coronavirus ini adalah SARS dan MERS-CoV. Coronavirus atau COVID-19 ini adalah salah satu spesies baru bagi keluarga coronavirus ini. Ia akan menyebabkan gangguan pernafasan yang teruk dalam badan manusia dan akhirnya akan menyebabkan keradangan paru-paru. Rakyat Malaysia dinasihatkan agar sentiasa mengikut perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti perintah kawalan, social distancing, memakai mask dan sentiasa membasuh tangan anda dengan cara yang betul. Kita mestilah mengikut saranan kerajaan seperti 3C3W. 3C yang bermaksud elakkan crowded place, confined place dan close conversation. Bagi 3C pula ialah mengamalkan wash iaitu sentiasa membasuh tangan anda, wear iaitu sentiasa memakai mask ketika anda keluar daripada rumah, dan warn iaitu sentiasa beringat dan sentiasa berhati-hati. Antara punca sebab kenapa COVID-19 berebak secara cepat dan pantas, ianya melalui sentuhan secara langsung. Terdapat satu benda yang kebiasaannya disentuh sebelum ia beralih tangan tapi tidak disedari oleh individu yang menerimanya, iaitu duit. Ramai yang tertanya-tanya jika seseorang itu menggunakan duit kertas yang diberikan oleh individu yang mengalami jangkitan COVID-19, adakah mereka boleh dijangkiti dengan wabak tersebut? Perkara yang semua orang tahu adalah wang sering bertukar tangan. Hal ini kerana urusan harian kita kebanyakannya menggunakan wang, namun tiada siapa yang mengesyaki wang sebagai bahan yang mampu menyebarkan kuman. Virus COVID-19 yang kian menular bukan sahaja mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain, ia juga boleh duduk pada permukaan objek untuk jangka masa yang lama. Bayangkan seorang peniaga atau penjaga kaunter cashier bersin dan mereka menggunakan tangan yang sama untuk menyodorkan wang. Itu merupakan salah satu model jangkitan yang kita sering terlepas pandang. Jadi, bagaimana kuman pada duit tersebut boleh masuk ke dalam sistem pernafasan kita? Kuman tersebut boleh beralih ke tangan, kemudiannya muka setiap kali berlakunya sentuhan. Menurut kajian yang diterbitkan di Jurnal Kebersihan Pekerjaan dan Kesedaran, secara puratannya 10 subjek terlibat menyentuh muka sebanyak 16 kali dalam masa sejam. Hampir separuh daripada sentuhan dibuat dengan hidung, mata dan mulut. Melalui model sentuhan ini, saya boleh simpulkan sentuhan dengan wang yang beralih tangan daripada individu berjangkit boleh menyebabkan penularan wabak COVID-19 yang kian merebak. Sekian, terima kasih. Seterusnya, punca atau bagaimana COVID-19 ini boleh tersebar. Ia tersebar melalui titisan cecair atau droplet yang terhasil daripada percikan air liur
ketika bercakap atau batuk dan bukan melalui udara airborne. Pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Jenjang Kepung Dr. Siti Kamsiah Abdul Syukur berkata air droplet bersifat agak berat dan tidak akan berterbangan bagi jarak lebih 1 meter. Sekiranya kita terlalu dekat dengan pesakit COVID-19, khususnya ketika mereka sedang bercakap ataupun batuk, air droplet yang mereka hasilkan itu terkena pula pada mata atau mulut kita. Ia boleh merisikokan untuk dijangkiti dengan kita. Lebih 3.1 juta mengenai COVID-19 ini merebak secara bawaan udara. Profesor Kejuruteraan Sivil dan Alam Sekitar di Virginia Tech, Lindsay Mark, yang yakin bahawa virus itu mampu bertahan sekurang-kurangnya 2 jam. Kajian ini telah disokong kemungkinan bahawa virus ini merupakan bawaan udara, kata Mark, yang juga antara pakar yang berpendapat virus COVID ini melalui zarah aerosol secara sebarannya. Tetapi walaupun pelbagai kajian yang telah dikaji, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mereka mendakwa virus itu bukan jenis bawaan udara tetapi hanya melalui titisan cecair atau droplet yang terhasil daripada percikan air liur secara bercakap atau batuk. Saya ingin menerangkan tentang punca tersebarnya pandemik COVID-19 yang ketiga, iaitu daya tahan tubuh badan yang lemah. Daya tahan tubuh yang lemah ini sebenarnya berkait dengan punca yang pertama dan kedua yang telah dibicarakan oleh rakan saya sebentar tadi. Daya tahan tubuh yang lemah ini mudah dijangkiti kerana sel-sel yang terdapat dalam tubuh badan kita tidak dapat melawan serangan virus yang telah ada di dalam tubuh badan. Justru itu telah menyebabkan kita mudah untuk dijangkiti. Punca yang menyebabkan daya tahan tubuh badan kita melemah kerana yang pertama ialah tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Gaya pemakanan yang tidak sihat akan menyebabkan kita kekurangan beberapa vitamin yang sangat penting dalam tubuh badan kita. Punca yang kedua ialah sering mengalami tekanan atau stres. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Kadar hormon kortisol yang tinggi dapat mengganggu kerja sistem imun dalam melawan infeksi COVID-19. Peningkatan stres ini disebabkan oleh kurangnya waktu tidur atau waktu rehat. Punca yang ketiga ialah tidak melakukan senaman dengan kerap. Senaman adalah sangat penting untuk badan kita kerana apabila kita tidak melakukan senaman, kita akan sangat mudah untuk dijangkiti penyakit seperti COVID-19. Sel yang terdapat dalam tubuh badan kita akan melemah kerana kita tidak melatihnya dengan senaman yang cukup. Ramai yang menganggap COVID-19 hanya mendatangkan kesan yang negatif apabila ramai penduduk yang terjejas akibat COVID-19. Namun begitu, masih ada kesan positif yang berlaku di sebalik penularan wabak COVID-19 seperti yang berlaku di Malaysia. COVID-19 meningkatkan perpaduan kaum di Malaysia. Perkara ini dinyatakan kerana ramai yang bekerjasama daripada pelbagai kaum untuk membantras penularan wabak COVID-19 dan juga menjaga satu sama lain. Perkara ini dapat dilihat apabila frontliner daripada pelbagai kaum mula bekerjasama bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 dan menjaga rakyat-rakyat yang lain. Perkara ini turut disokong oleh Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Mohamed Siddiq apabila beliau menyatakan bahawa COVID-19 memisahkan rakyat dari segi jarakan sosial di mana semua diminta untuk berada di rumah dan tidak keluar jika tiada hal yang berkepentingan. Namun perkara ini hanya pada zahirnya. Tambah beliau, kebersamaan rakyat yang bersatu hati dan bersemangat dalam menjayakan usaha memutuskan rantaian COVID-19 tanpa mengira latar belakang agama, budaya dan bangsa semakin dapat dirasakan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Perpaduan Negara disokong oleh Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila beliau menyatakan bahawa rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, warna kulit dan status sosial
bersama-sama membantu dan melindungi satu sama lain sehingga Malaysia berjaya mengatasi krisis COVID-19. Antara kesan COVID-19 ialah ekonomi negara semakin terjejas. Hal ini terjadi kerana berlaku pengangguran yang semakin meningkat dan ramai pekerja yang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, segelintir masyarakat mengambil inisiatif lain untuk menyara keluarga dan menampung kos sara hidup. Antaranya ialah berniaga secara kecil-kecilan seperti meniaga di pasar malam dan berniaga secara atas talian seperti menjadi dropship, ejen serta berniaga di Shopee dan Lazada. Perniagaan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat tersebut disokong oleh individu yang gemar membeli barangan di atas talian. Pelanggan mereka terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Hal ini dapat membantu segelintir masyarakat dan pelajar lepasan universiti tanpa mengira pelbagai kaum. Contohnya, peniaga yang berniaga di atas talian akan mendapat pelanggan daripada pelbagai kaum dan bangsa. Sebagai contoh lain, peniaga berbangsa Melayu membeli barangan di kedai yang dimiliki oleh bangsa Cina. Perkara ini dapat merapatkan jurang di antara masyarakat pelbagai kaum di samping dapat memulihkan ekonomi negara sedikit demi sedikit. Memupuk semangat komuniti juga merupakan salah satu kesan COVID-19. Sebagai anggota masyarakat, kita berperanan menjaga kebajikan jiran tetangga dan saudara mara dengan bertanya khabar dan bersikap prihatin terhadap apa yang berlaku. Perkara ini mungkin nampak kecil, tapi memberikan impak yang besar dalam mengukuhkan hubungan sesama kita. Selain itu, dengan bantuan kemudahan teknologi seperti aplikasi Facebook, WhatsApp dan Google Form, tinjauan dilakukan secara berkala untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dan juga bentuk bantuan yang boleh diberikan. Ini bersesuaian dengan konsep kita jaga kita yang kian sebati dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, selain sumbangan material dan sokongan moral, sumbangan kepakaran juga diberikan. Anggota komuniti yang mempunyai pengalaman kerjaya atau kemahiran dalam bidang masing-masing memberikan khidmat nasihat kerjaya atau kursus dalam talian secara percuma kepada golongan yang kehilangan pekerjaan, termasuklah golongan belia atau graduan yang menganggur. Secara keseluruhannya, dalam menempani cabaran norma baharu ini, pendekatan berorientasikan whole of society approach perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan memupuk perpaduan tanpa mengira warna kulit. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah menangani COVID-19. Penularan wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari 2020. Pelbagai inisiatif dilakukan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapuskan segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Antara langkah menangani wabak ini ialah Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Perintah Kawalan Pergerakan ini membabitkan pertama larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. PKP fasa kedua diperketatkan dengan menghadkan waktu operasi, premis perniagaan, restoran, gerai makan, stesen minyak dan beberapa lagi sektor lain. Bukan itu sahaja, seluruh negara dibahagikan kepada beberapa zon mengikut kes positif dan kes saringan COVID-19 ini. PKP juga dilaksanakan mengikut beberapa zon iaitu zon hijau, zon kuning, zon jingga dan zon merah. Rakyat juga tidak boleh bergerak ke zon lain kerana wabak COVID-19 akan merebak ke seluruh tempat jika pergerakan rakyat tidak dikawal. Langkah seterusnya yang diamalkan oleh kerajaan adalah elakkan 3C, amalkan 3W. 3C ialah elakkan sesak, sempit dan sembang jarak dekat. 3W ialah cuci, pakai dan amaran.
elakkan tempat sesat. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, bayi, dan orang kurang upaya OKU perlu dilindungi. Keduanya, elakkan tempat sempit. Kami perlu melakukan program-program tidak kritikal yang menghimpuni orang ramai, seperti program perkahwinan. Akhirnya, sembang atau berduduk dengan jarak yang diberi. Pergerakan fizikal pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Seterusnya, amalkan 3W. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. WHO telah memberikan cara untuk mencuci tangan dengan betul. Dengannya 5 langkah, iaitu pertama, basah tangan dengan air bersih dan gunakan sabun. Seterusnya, basuh dengan menggosokkan bersama sabun. Ketiga ialah basahkan bahagian belakang tangan di antara jari-jari dan di bawah kuku. Kami perlu menggosokkan tangan sekurang-kurangnya 30 saat. Kalau tak dapat kira, kami boleh nyanyi 2 kali lagu Happy Birthday. Akhirnya, bilas tangan dengan air bersih dan mengeringkan tangan. C kedua ialah pakai topeng muka dengan betul. Kami perlulah patuhi kepada SOP sebagai norma baru, terutamanya memakai topeng muka. Seterusnya yang paling penting, jangan pakai topeng muka yang sama berulang kali. Sebaiknya menukar topeng muka dari masa ke semasa. Akhirnya, amaran dari KKM. Contohnya, elakkan bersalaman dan bersentuhan. Kami juga perlu amalkan etika patuh dan bersih. Kami juga hendaklah duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting.